Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua murid-murid tahun 2 aman. Ustaz harap kamu semua sihat. Macam mana hari raya baru ni? Masih belum lambat Ustaz ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekarang kita akan mulakan pelajaran kita pendidikan Islam tahun 2, Sekolah Kebangsaan Batu Lancang. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa. Semua tadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, kita akan memulakan pelajaran kita. Ada 2 pelajaran hari ini, iaitu hafazan surah Al-Falaq. Yang kedua iaitu kepentingan syarat-syarat wajib solat dan kepentingan syarat-syarat sah solat. InsyaAllah kita akan belajar kedua-duanya. Dan satu lagi adalah tasmi'. Tasmi', kamu hubungi Ustaz, WhatsApp Ustaz dulu untuk hari ini sahaja. Siapa yang nak baca Al-Quran dan ataupun Iqra', ikut bacaan yang ditanda di sekolah. Sekiranya dah melebihi bacaan di rumah, beritahu Ustaz, nanti Ustaz akan tanda. Kamu WhatsApp Ustaz, beritahu pukul berapa, Ustaz akan buat video call dan mendengar bacaan kamu. Sebelum tu kamu bersedia dulu. Letak Quran kalau baca Quran, sediakan Iqra' kalau baca Iqra'. Kamu baca bersama Ustaz dengan video call. Tetapi kalau kamu dah sedia membaca dengan ibu bapa, teruskan baca dengan ibu bapa kamu ataupun abang ke kakak ke yang ada, boleh. Yang penting mesti disemak. Jangan baca seorang. Kalau baca seorang tak boleh, tak dikira tasmi'. Faham? Okey, kita mulakan pelajaran kita pendidikan Islam tahun 2. Kita tengok. Okey. Yang pertama kita akan belajar menghafaz surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, sebelum ni kita dah mula membaca dah. Sekarang kita akan menghafal. Tetapi siapa yang dah hafal surah Al-Falaq sebelum ni, alhamdulillah, tahniah. Ustaz ucapkan. Ustaz ucapkan tahniah. Tapi dalam buku teks kamu ada dalam buku aktiviti kamu ada bahagian semakkan. Minta tolong ibu bapa kamu semak semula dan tanda dalam buku aktiviti tu. Ada ruang untuk semakkan ibu bapa. Kamu baca dekat mak ayah. Lepas tu kalau betul bacaan, mak ayah akan tanda di situ. Okey, baik. Hafazan ni kamu buat satu rakaman untuk Ustaz, rakaman audio ataupun video. Tapi sebaiknya video, untuk menunjukkan kamu hafal. Tapi terpulang pada kamu lah. Okey, yang mana mudah, kita pilih yang mudah-mudah saja. Yang penting kita hafal. Okey, pelajaran kita menghafaz surah Al-Falaq. Kita baca sama-sama surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, surah Al-Falaq kalau tak boleh kamu ulang-ulangkan lagi, minta dengan bantuan mak ayah di rumah. Kamu ulang, hafal satu persatu ayat tersebut. Mula-mula hafal ayat 1 dulu, bila dah boleh ayat 2 dengan betul bacaan tajwidnya. Yang ketiga sambung tambah, kalau dah boleh ayat 1 sampai 3 sambung ayat 4. Kalau dah boleh sambung ayat 5 sampai habis. Tapi tahniah siapa yang dah boleh, syaratnya baca dengan bertajwid. Tak payah kalut-kalut. Baca satu persatu. Okey, baik. Apa yang perlu kita tekankan dalam surah Al-Falaq ni, dia banyak setiap huruf bacaan last sekali, huruf akhir tu adalah huruf-huruf qalqalah. Bila waqaf atau berhenti, kita kena ada qalqalah. Okey, qalqalah ialah apa? Qalqalah ada info di sini, kamu boleh tengok buku teks. Buku teks muka surat apa kamu boleh semak. Buku teks muka surat 19, 20, 21. Sekarang kita baca muka surat 21. Okey. Qalqalah. Qalqalah ialah getaran huruf ketika mengucapkan huruf sukun sehingga menimbulkan pantulan suara. Jadi, contoh kita baca tadi apa dah? Tengok di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak tu? Ada lantunan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nampak huruf ba last sekali, qalqalah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, huruf dal, huruf qalqalah juga. Wa min syarri hasidin idza hasad, huruf dal ada, qalqalah. Baik. Jadi tolong baca dengan betul. Nilai apa yang kita pelajari ni, membaca Al-Quran menenangkan jiwa. Bacalah Quran sebab ia akan menenangkan jiwa kita. Boleh faham tak semua? Kalau tak faham boleh WhatsApp Ustaz. InsyaAllah kita pakat-pakat bantu. Okey, baik. Tengok gambar ni. Gambar ni gambar sembahyang. Apa yang dia buat? Solat. Jadi kamu dah hafal surah Al-Falaq, kamu baca dalam sembahyang, amalkan dalam solat. Okey, yang kedua yang perlu kamu lakukan, amalkan sebelum tidur. Supaya kita tidak diganggu dengan segala bentuk kejahatan. Segala bentuk kejahatan daripada, sama ada daripada manusia, daripada syaitan atau jin yang akan mengganggu kita. Kita amalkan surah Al-Falaq sebelum tidur. Kemudian masa nak naik kenderaan pun amalkan surah Al-Falaq. Baca, duduk dalam kereta tu terus baca surah Al-Falaq dan baca doa naik kenderaan. Amalkan. Okey, rumusan daripada hafazan surah Al-Falaq. Al-Quran memberi syafaat di akhirat kelak. Ingat, Al-Quran ni akan bagi syafaat kepada kita sebagai hamba Allah. Kita amalkan membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah Al-Falaq. Baca surah Al-Falaq, hafal, kita amalkan dalam solat. Kita baca sebelum tidur dan amalkan di mana saja kita berada untuk menjauhi, minta Allah lindungi kita daripada sebarang kejahatan. Okey, selesai
Surah Al-Falaq. Sekarang kita masuk unit 2, solatku sempurna. Itu kita dah belajar dah. Solatku sempurna ni kita dah belajar mulanya syarat sah solat dengan syarat wajib solat. Sekarang kita tengok kepentingan syarat wajib solat dan syarat sah solat. Seharap kamu semua boleh tumpu perhatian dan ingat betul-betul. Ini sangat penting sebab perkara yang solat ni adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Jadi wajib kita buat dengan betul, dan solat kita akan lebih khusyuk dan tenang bila kita amalkan, dan mengelakkan daripada batal solat kita. Okey, kepentingan syarat-syarat wajib solat. Apa kepentingannya? Mari kita tengok satu persatu. Okey, ini dia. Kepentingan syarat-syarat wajib solat ada 3. Okey, ada apa? Ada 3. Kena ingat. Kita dah belajar itu. Syarat wajib solat ada 3. Islam, baligh dan berakal. Sekarang kita tengok kepentingan. Kepentingan dia ada di sebelah. Ada di sebelah dia. Okey, kita besar sikit. Okey, kepentingan yang pertama Islam. Apa kepentingannya? Tidak wajib ke atas orang kafir. Solat hanya diwajibkan ke atas orang Islam. Yang kedua, kepentingan syarat wajib solat adalah baligh. Kepentingan baligh apa dia? Kepentingannya tidak wajib ke atas yang belum cukup umur. Kalau belum cukup umur, tidak wajib solat. Okey, yang ketiga berakal. Apa kepentingannya? Tidak wajib ke atas orang gila. Jadi orang gila tak wajib solat. Tapi kalau dia solat, tak apa, biar pergi kat dia. Okey, dah selesai kepentingan syarat-syarat wajib solat. Sekarang kita tengok pula kepentingan syarat-syarat sah solat. Apa kepentingan syarat-syarat sah solat? Okey, sebelum tu kita tengok, ingat balik apa yang kita pelajari. Syarat sah solat tu ada apa? Syarat sah solat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tadi syarat wajib solat, jangan keliru. Syarat wajib solat ada 3. Islam, baligh, berakal. Okey, sekarang syarat sah solat ada 5. Pertama, masuk waktu sah solat. Kedua, tutup aurat, baru sah solat. Yang ketiga, arah kiblat, menghadap kiblat, baru sah solat kita. Yang keempat, suci daripada hadas, barulah sah solat kita. Dan kelima, suci daripada najis, barulah sah solat kita. Sekarang kita nak tengok kepentingan syarat-syarat sah solat. Okey, kepentingan pertama, masuk waktu, sentiasa peka dan berdisiplin. Sentiasa peka dan berdisiplin. Masuk waktu, terus semayang. Jangan lengah-lengahkan, terus semayang. Yang kedua, menutup aurat. Kepentingannya menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Tutup aurat ni kepentingannya apa? Kita menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Jadi dalam solat kita jaga, luar solat pun kita jaga juga. InsyaAllah kita akan dipelihara maruah kita, dan kita juga menunjukkan kita taat dan patuh pada perintah Allah tanpa banyak tanya. Apa yang Allah suruh kita buat. Okey, arah kiblat, kepentingannya kita menghadap kiblat kan, sebagai lambang penyatuan ummah. Kan kita satu kiblat saja, iaitu menghadap ke arah Baitullahil Haram di Mekah tu. Jadi menunjukkan seluruh umat Islam, bila masuk saja waktu, semua umat Islam di seluruh dunia akan menunaikan solat dan menghadap satu arah saja, menunjukkan satu penyatuan umat Islam di dunia.
Okey, itulah kekuatan kita. Tu kepentingan sebagai lambang penyatuan umat. Yang keempat, suci daripada hadas. Hadas ni apa dia? Hadas ada dua kan, hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil, contoh kencing dan membuang air besar, kena ambil semayang. Kita angkatlah hadas dengan mengambil wuduk. Hadas besar, bila keluar air mani, haid dan sebagainya, kita kena mandi wajib hadas besar. Yang penting hadas mesti suci daripada hadas. Okey. Artinya kita berwuduk atau mandi wajib. Memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan batin. Jadi sebelum kita solat, pastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan batin. Kalau tak suci, ada najis dekat badan kita, sah tak solat? Tak sah solat. Faham tak? Okay, baik, kita tengok yang bawah ni, bawah suci daripada najis. Kepentingannya apa? Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Itulah kepentingannya. Apapun, yang penting kita sentiasa jaga kebersihan badan kita, pakaian kita. Kemudian tempat kita nak solat tu pastikan bersih. Kalau tak bersih, sah tak solat? Ada najis, sah tak solat? Tak sah solat. Faham? Okey, baik. Yang penting di sini kita sentiasa jaga kebersihan. Biasakan diri menjaga kebersihan. Kalau kita ada di rumah, kita sediakan satu sudut, satu tempat solat khas untuk kita. Tak ada gangguan apa-apa di situ. Kalau ada ruang, boleh buat satu surau mini kat rumah. Kamu praktikkan terus di situ. Masuk waktu solat, tambah masa PKP ni tak boleh keluar rumah kan. Jadi kamu duduk di rumah, kamu sediakan satu sudut untuk solat. Namakan dia surau mini. Terletak kamu tu, rumah kamu tu. Kemudian kamu masuk waktu terus azan. Kalau ada abang-abang, ada adik-adik lelaki, kita buat giliran. Giliran azan. Lama-lama boleh lah. Dengan bantuan mak ayah bimbing, sentiasa pantau. Minta tolong mak ayah azan. Lama-lama kita akan boleh azan. Okey, baik. Habis, selesai. Okey. Ni yang tadi kita belajar tadi. Masuk waktu, sentiasa peka dan berdisiplin, menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah, menutup aurat, arah kiblat. Kita menghadap kiblat sebagai lambang penyatuan umat. Yang keempat, suci daripada hadas, memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan batin. Yang kelima, suci daripada najis, memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Okey, ingat tak kepentingan? Syarat-syarat sah solat ada apa? Ada 5. Tolong boleh semak semak muka surat 81. Ulang kaji. Okey, baik. Nilai apa yang kita dapat daripada pelajaran kita hari ini? Sentiasalah mematuhi syarat dan disiplin dalam ibadah. Ibadah yang kita lakukan, solat ni, kalau kita buat betul-betul, insya-Allah kita akan jadi orang yang berdisiplin. Faham? Di mana-mana saja kita berada, kita akan sentiasa berdisiplin. Kita dah biasa bila masuk waktu kita solat. Jadi benda-benda lain, perkara-perkara lain akan kita buat, terbiasa buat juga nanti, insya-Allah. Yang penting pertama sekali jaga solat. Yang lain insya-Allah akan dipermudahkan urusan kita. Okey. Urusan apa? Urusan belajar, urusan ulang kaji pelajaran, buat kerja sekolah tepat pada waktu, siapkan kerja sekolah. Kalau kamu sebagai pelajar, dengan ibu bapa, kamu dengar cakap ibu bapa suruh, kamu segera terus, tidak tangguh apa yang disuruh diminta oleh ibu bapa. Tolong jaga di rumah lah ni, banyak berada di rumah kan.
Jadi dengar cakap ibu bapa. Taat betul-betul. Hormat. Sebab ibu bapa ni Allah dah perintahkan kita supaya mentaati mereka. Kata pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Jangan bagi sakiti hati ibu bapa. Tolong hormat. Tapi tahniah siapa yang dah melakukannya, dia jaga ibu bapa dia, cakap elok-elok, tahniah. Okey, baik. Tugasan. Okey, kamu ada buku ni? Buku warna kuning ni Ustaz dah bagi tu. Tapi siapa yang belum ambil lagi, ada 2-3 orang yang belum ambil buku kuning ni, buku aktiviti pendidikan Islam. Minta tolong pergi ambil. Abang kat ayah mak minta tolong ambil Ustaz di sekolah. Kalau tak boleh ambil, ada masalah apa, beritahu Ustaz, PM Ustaz. WhatsApp Ustaz terus beritahu. Tak boleh, Ustaz cuba bagi kerja dalam bentuk lain, insya-Allah. Okey, tugasan buku aktiviti, siapkan latihan surah Al-Falaq muka surat 22, 23 dan 24. Buka siap, tanda siap. Lagi video ni tak payah ulang dah kalau buka siap. Tapi kalau nak ulang pun tak apa, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian Ustaz nak kamu hafaz surah Al-Falaq dan rakam hafazan kamu, kemudian hantar kepada Ustaz. Hantar dalam bentuk audio ataupun video, ikut suka. Mana yang mudah, yang tak menyusahkan tapi betul-betul hafal lah. Kalau boleh dengan bantuan ibu bapa untuk semakkan. Okey, yang ketiga, siapkan latihan muka surat 80, 81 dan 83. Yang ni untuk tajuk kepentingan syarat-syarat wajib solat dan kepentingan syarat-syarat sah solat. Boleh. Okey, baik. Yang keempat, isi kehadiran dalam Google Form yang disediakan. InsyaAllah Ustaz akan sediakan nanti kehadiran untuk tahun 2 aman. Kamu boleh buka link yang Ustaz bagi nanti, insya-Allah. Saya harap kamu dapat siapkan tugasan ini, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Tolong isi. Okey, baik. Ustaz juga akan buat Google Form mungkin sekali dengan kehadiran tu untuk tasmik. Sila tanda dalam tu kamu baca muka surat berapa, kalau Quran muka surat berapa, juzuk berapa, dan Iqra kamu tanda Iqra yang ke berapa dan muka surat berapa. Okey, baik. Okey, sekian, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ceria-ceria.